Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang dikasihi Fadilatul Ustaz Imran, pengurusi Masjid Jami' Negeri, ahli jawatan kuasa, para asatidzah, adik-adik tahfiz, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi ruang, kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, majlis fiqh darah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jarak yang besar kepada pihak penganjur majlis kita pada pagi yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah perbincangan kita pada hari ini adalah perbincangan berkenaan dengan darah wanita menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang diamalkan di negara kita. Jadi perbincangan kita pada hari ini adalah perbincangan darah wanita. Orang lelaki tak ada benda ni ya. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey, boleh faham tak? Jadi perbincangan ni adalah perbincangan darah wanita menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang diamalkan di negara kita. Bahkan sebahagian daripada negara Islam secara turun-temurun beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Kadang di tempat kita difadali mazhab Imam Syafi'i, di Indonesia mazhab Imam Syafi'i, sebahagian daripada negara Syam mazhab Imam Syafi'i, di negara sebahagian daripada negara Yaman bermazhab Imam Syafi'i, sebahagian daripada negara Mesir bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i secara turun-temurun. Jadi apa yang kita bincang ni sebenarnya bukanlah perkara yang ganjil dan terpencil, kerana fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah fiqh yang diamalkan di banyak negara Islam. Fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah di antara, ataupun mazhab Imam Syafi'i di antara mazhab mu'tabar yang diakui oleh para alim ulama. Maka setiap hukum hakam yang disebut di dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i juga dikirakan sebagai hukum hakam yang mu'tabar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan berkenaan dengan darah wanita adalah suatu perbincangan yang cukup penting, khususnya kepada para wanita. Kita jangan menganggap perbincangan darah wanita adalah perbincangan yang cukup mudah. Kita jangan menganggap perbincangan darah wanita adalah perbincangan yang mudah. Bahkan perbincangan darah wanita sebenarnya perbincangan yang payah. Nanti kita akan tengok lepas daripada ini. Nak tahu mudah atau payah, nanti kita akan bincang lepas daripada ini. Baik. Orang lelaki penting juga dia mengetahui, kerana perbincangan dalam wanita ia di antara perbincangan di dalam agama kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan yang banyak baginya, maka Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia faham di dalam agama.
Jadi penting juga kepada lelaki. Kalau perempuan memang jelaslah penting muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana tekankan sekali lagi, perbincangan berkenaan dengan darah wanita bukanlah perbincangan yang mudah, bukan perbincangan yang payah. Sehingga kan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyebut i'lam anna bab al-hayd min awis al-abwab wa mimma ghalita fihi kathirun min al-kibar lidiqqati masailihi. Kata Imam Nawawi, ketahui olehmu, sesungguhnya bab haid adalah di antara bab fiqh yang amat sukar, di antara bab fiqh yang amat payah, sehingga berlaku kesilapan oleh ramai di kalangan ulama-ulama usul kerana halus perbincangannya, halus perbahasannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut, kuntu fi kitabil hayd 9 sinin hatta fahimtu. Aku berada di dalam kitab haid, kaji berkenaan dengan darah wanita selama 9 tahun. Selama 9 tahun barulah aku betul-betul memahami. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukadimah sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan apa yang kita akan bincang. Buku yang kita undang ni sebenarnya adalah terjemahan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf adalah seorang ulama muda yang alim dalam mazhab Imam Syafi'i, masih lagi hidup, bermukim di negeri Madinah. Dia buat satu kitab, nama kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Mana kitab ni memang cukup sesuai untuk dipelajari oleh kerana bahasa dia cukup mudah. Ana secara kebetulan sebelum daripada ni, beberapa tahun sebelum daripada ni, banyak tempat menjemput anda untuk buat daurah fiqh darah wanita. Dalam daurah kita perlu kena pakai satu buku yang kecil yang dapat kita habis dalam tempoh sehari. Anda pun cuba cari manakah buku yang sesuai, maka anda tengok kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang sesuai. Sebelum daripada ni anda potong stay yang Arab, kita bincang yang Arab sahaja. Lama kelamaan permintaan terlalu banyak, akhirnya anda cuba terjemah. Lepas daripada terjemah, anda cuba buat sedikit huraian. Jadi akhirnya ada sebahagian daripada ataupun ada sahabat anda, dia pun buat dia pun cetak. Jadi akhirnya terbukulah buku ni. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada muka surat yang pertama, muka bedek tu. Muka surat yang pertama, anwar penterjemah tak perlu kita baca, mukadimah pengarang tidak perlu kita baca. Bahagian yang pertama adalah bahagian haid. Dalam bahasa Arab dipanggil haidun. Okey, kita pergi situ Okey, kita nak bincang berkenaan dengan darah wanita. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, ia terbahagi kepada 3. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, ia terbahagi kepada 3. Dalam perbincangan darah wanita, kita membincang tentang darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Manakala darah yang keluar daripada anggota lain, kita tidak bincang. Darah yang keluar melalui jari dia, sebab masa koyok bawang, tahu koyok bawang, faham koyok bawang? Tahu koyok bawang? Koyok bawang tahu kan? Orang Terengganu kata koyok bawang. Bawang kena bawang. Ambil pisau koyok, orang panggil dia kopak bawang. Kupas. Okey, kupas bawang. Jadi kupas bawang tu kena bisa darah tangan. Waktu kita tidak bincang dalam masalah ni. Orang puang ada kaki dia sakit, dia jalan, dia tengok cermin, tiba-tiba sepak batu, darah kaki, kita tidak bincang. Darah hidung kita tidak bincang. Kita bincang dalam masalah darah wanita adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Baik, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya nama dia darah haid, yang keduanya nama dia darah nifas, yang ketiganya nama dia darah istiharah.
Dan ketiga-tiga ni kita akan bincang secara panjang lebar dalam buku ni. Yang pertama kita akan bincang berkenaan dengan haid. Kita akan bincang apakah definisi haid, ataupun cakap kita darah haid. Bahasa kita haidun. Kita akan bincang definisi haid. Yang keduanya kita akan bincang umur perempuan haid. Kita akan bincang tempoh haid. Kita akan bincang sifat darah haid. Kita akan bincang berkenaan dengan tempoh suci di antara haid. Ini kita akan bincang secara panjang lebar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita nak bincang berkenaan dengan definisi haid. Apakah yang dikatakan sebagai haid? Apakah yang dinamakan sebagai haid? Haid adalah, kata ulama, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Hak tu ada ditulis dalam buku. Apa definisi haid? Haid ni adalah damu jibillah. Apa dia damu jibillah? Kalau kitab lama dikatakan darah perangai. Kalau kita buka kitab lama, darah perangai. Maksudnya darah perangai, darah kebiasaan. Darah ni memang kebiasaan keluar daripada perempuan. Perempuan ketika keluar darah haid, dia jangan anggap benda ni luar biasa. Mana keluar darah haid ni? Nak mati ke aku ni? Tak. Darah kebiasaan. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Hada syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam." Ini, yakni darah haid adalah merupakan sesuatu yang Allah Taala telah tetapkan kepada anak-anak perempuan Nabi Adam AS. Jadi darah haid ini adalah darah kebiasaan, bukan darah luar biasa. Perempuan tidak perlu takut dan bimbang apabila keluar darah haid. Normal. Okey. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Itu boleh kita tengok dalam muka surat 2, yang mana dia keluar daripada pangkal rahim perempuan. Darah haid dia keluar daripada pangkal rahim perempuan. Dia berbeza dengan darah istihadah. Darah istihadah dia keluar daripada bahagian yang dekat dengan pintu. Manakala darah haid dia keluar daripada bahagian dalam. Dia keluar saat itu ada sabilis sihah. Maksud ada sabilis sihah, ketika dia sihat, bukan kerana penyakit, bukan kerana ketika dia sakit, bukan kerana ada apa-apa penyakit. Okey, itu definisi darah haid. Okey, jelas definisi darah haid. Kena ingat darah haid adalah, ataupun haid adalah darah kebiasaan yang keluar daripada bahagian pangkal rahim perempuan dalam keadaan perempuan itu sihat, bukanlah sakit dan bukanlah ada penyakit. Okey, hak tu semua yang anda sebut saat ni boleh baca dalam muka surat 2 dan 3. Nama-nama haid banyak sebenarnya dalam bahasa Arab. Di antara keunikan bahasa Arab adalah bahasa yang cukup kaya. Bahasa Arab adalah bahasa yang cukup kaya dengan kalimah-kalimah. Sehingga bahasa Arab haid saja tidak kurang daripada 15 nama. Haid saja tidak kurang daripada 15 nama. Yang pertamanya nama dia haidun atau masyhur. Yang keduanya mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang mahid. Apa makna mahid? Darah haid. Dan di antara nama dia mahad, haidun, mahid, mahad, tamsun, ikbar, tamsun, iraq, firak, adha, dhahik, darsun, diras, nifas, qur'un, i'sar. Okey, itu di antara nama-nama bagi haid. Okey. Kita pergi kepada muka surat 5. Tempoh masa haid. Tempoh masa haid ia terbagi kepada 3. Yang pertamanya sekurang-kurang haid. Yang keduanya kebiasaan haid. Yang ketiganya sebanyak-banyak haid. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Kebiasaan haid adalah 6 ataupun 7 hari. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Ana yakin muslimat, para wanita, perempuan dia tahu belakang masalah ni. Sekurang-kurang haid sehari semalam,
Kebiasaan haid 6 hari ataupun 7 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Betul tak orang puan tak berlaku benda ni kan? Baik. Mudah je bab ni. Nanti kita tengok. Bila nak perincikan permasalahan, dia akan nampak perbincangan memang akan jadi rumit. Melainkan bagi orang yang betul-betul belajar. Okey, yang pertama sekali, sekurang-kurang tempoh haid adalah sehari semalam. Yang dimaksud dengan sehari semalam adalah 24 jam. Maksudnya, kalau perempuan keluar darah tidak sampai 24 jam, maka darah tersebut bukanlah dinamakan sebagai darah haid. Okey, kalau keluar tak cukup 24 jam, maka darah tersebut bukan dinamakan sebagai darah haid. Ana akan banyakkan contoh. Ana akan datangkan contoh-contoh secara praktikal. Contoh yang sering berlaku ataupun yang mungkin berlaku kepada perempuan, supaya lebih kita dapat faham, mudah kita faham. Katakanlah perempuan ni hari ni hari Ahad sebagai contoh. Pada pukul 7 pagi tadi darah mula keluar. Sebagai contoh, pukul 7 pagi tadi darah mula keluar. Tiba-tiba pada pukul 12 darah berhenti. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, baru 5 jam darah berhenti. Maka darah tersebut bukanlah darah haid. Kerana sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Kalau darah tu tidak cukup 24 jam, maka bukan darah haid. Walaupun tidak cukup setengah jam lagi, darahnya keluar 23 jam setengah, 23 jam 45 minit, 23 jam 50 minit, darah tersebut bukan darah haid. Kerana sekurang-kurang paling rendah haid adalah 24 jam. Kalau tidak cukup 24 jam, darah tersebut bukanlah darah haid. Okey, selesai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilakah, ni di antara benda yang penting perlu kita kena tahu sebagai tangga untuk kita memahami permasalahan yang kita akan bincang lagi akan datang. Bilakah dihukumkan perempuan tu keluar darah? Bilakah dihukumkan perempuan saat itu datang darah haid? Kata ulama, dihukumkan perempuan tu datang darah haid apabila zahirnya darah, apabila keluarnya darah, apabila adanya darah. Apabila ada darah, maka dihukumkan perempuan tu datang haid. Okay, boleh faham? Apabila ada darah, dihukumkan perempuan tu datang haid. Baik. Dan dikirakan darah masih lagi ada, dikirakan darah masih lagi ada apabila perempuan cek dengan kapas. Sebagai contoh, di dalam farak dia, dalam kawasan kalau dia duduk bertinggung, kawasan tu zahir, kalau dia cek dalam darah ada, maka dihukumkan dia masih lagi keluar darah haid. Maksudnya, ada sebahagian daripada perempuan, orang faham masalah ni, orang lelaki mungkin tak faham. Ada perempuan pada apabila mula-mula keluar darah, kalau dipakai tuadah dia, darah pernah berada di tuadah. Selama beberapa hari tak perlu pakai tuadah sebab darah dah tubik dua. Tapi kalau dia cek darah masih lagi ada di dalam. Kalau dia cek darah masih lagi ada di dalam, walaupun darah tidak keluar di tuadah dia, dihukumkan darah haid. Okey, boleh faham? Boleh faham perempuan? Maksudnya, dihukumkan perempuan saat itu masih lagi ada darah. Yang pertama ni apabila darah keluar sampai boleh tengok di luar. Yang keduanya darah berada di dalam, walaupun tidak keluar di luar. Maksud dia berada di dalam, berada dalam kawasan yang sekiranya perempuan duduk bertinggung, kawasan tu zahir, maka dihukumkan darah masih lagi ada. Okey, jelas. Dalilnya dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan, fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid.
kata dah ya Muhammad, darah haid adalah kotor. Okey, perhatian. Bagi orang yang ingat Quran, dia kena faham bagaimana penafsiran ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata lagu mana? Kata olehmu ya Muhammad, darah haid itu adalah adza, kotor. Allah Taala mensifatkan darah haid dengan kotor. Okey, Allah Taala mensifatkan darah haid dengan kotor. Benda yang kita dapat faham, apabila ada kotor maka adalah darah, adalah haid. Kalau tidak ada kotor maka tidak ada haid. Allah Ta'ala katakan, mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid. Katalah, haid ini adalah adza, kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, mungkena asingkan diri. Jangan dekati perempuan ketika dia datang haid. Allah Ta'ala sifatkan haid sebagai kotor. Apabila ada kotor, ada haid. Kalau tidak ada kotor, maka tidak ada haid. Okey, perempuan ketika darah masih lagi berada di dalam, ada kotor ke tak? Ada kotor. Ada kotor ke tak? Ada kotor. Maka bila ada kotor, maka adalah darah, adalah haid. Sebab itulah kata ulama, tidak disyaratkan darah saat itu keluar sampai di luar. Apabila ada di dalam kawasan, di dalam kemaluan perempuan, kalau dia cek dengan kapas, ada di kapas, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, selesai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kitab fiqh lah, kalau orang nak mendalami kitab fiqh berkenaan dengan darah wanita, tempoh darah tidak keluar di luar, tapi kalau dia cek ada di dalam, nama dia tempoh tersebut dinamakan sebagai tempoh fatrah nama dia. Kalau dalam kitab fiqh dia kata tempoh itu adalah tempoh fatrah. Tempoh fatrah adalah tempoh haid. Itu yang dimaksud dengan tempoh fatrah. Okey, ini sebagai tangga yang kita nak bincang masalah yang kita sebut pada mula-mula tadi. Sebuah penghaid sehari semalam. Maksud dia sehari semalam 24 jam. Kalau tidak cukup 24 jam, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Ana saja lambat. Ana tak cepat biar kita susun molek. Baik. Perempuan keluar darah dia tidak sama. Ada perempuan keluar darah secara berterusan, dan ada juga perempuan keluar darah secara putus-putus. Ada perempuan keluar darah secara putus-putus, dan ada perempuan keluar darah secara berterusan. Bagi perempuan yang keluar darah secara berterusan, untuk kita kira sehari semalam cukup mudah. Maksudnya, kalau dia keluar pada pukul 7 pagi Isnin, maka cukup sehari semalam sampai pukul 7 pagi Selasa. Kalau darah ada semua, maksud ada semua, sama ada di luar ataupun ada di dalam. Okey, ada kategori yang kedua, maksudnya berlaku kepada sebahagian perempuan, darah dia keluar secara putus-putus. Kadang ada, kadang tak ada, kadang ada, kadang tak ada, kadang ada, kadang tak ada. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau perempuan keluar darah putus-putus, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia kena kira tempoh darah di dalam lingkungan 15 hari. Dia kena kira tempoh darah di dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup tempoh darah 24 jam, maka kesemua darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Kalau tidak cukup darah tersebut 24 jam, maka tidak dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Dan apa-apa kemusykilan boleh tulis. Nanti kita akan buka sesi soal jawab lepas daripada ini. InsyaAllah kita ada sesi soal jawab. Setiap sesi kita ada sesi soal jawab. Dan anak yakinlah setiap kemusykilan akan terjawab kalau berhati boleh. Setiap kemusykilan, anda akan cuba jawab setiap kemusykilan yang hadir di dalam hati ataupun dalam pemikiran setiap wanita. Setiap kemusykilan berkenaan dengan masalah ini, anda akan jawab. Baik, anda ulang sekali lagi. Perempuan, cara keluar darah ni tidak sama. Ada perempuan keluar darah secara berterusan. Okey, kita kena faham apa maksud secara berterusan. Secara berterusan, yang pertamanya adalah darah keluar di luar. Yang keduanya, kalau cek masih lagi ada di dalam. Itu dinamakan sebagai berterusan.
Kalau darah keluar secara berterusan, untuk kita kira 24 jam memang cukup mudah. Kalau keluar pada pukul 8 pagi Isnin, 8 pagi Selasa, cukup 24 jam. Okey. Tapi ada kategori yang kedua. Ada perempuan keluar darah secara putus-putus. Hak yang keluar secara putus ni, daripada segi teori memang cukup mudah, tapi daripada segi praktikal memang payah. Nanti kita akan tengok pada benda ni. Kalau keluar secara putus-putus, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, mesti dia kena kira tempoh keluar darah di dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Mesti dia kira. Kalau cukup 24 jam, maka kesemuanya dikirakan sebagai darah haid. Kalau tidak cukup 24 jam, maka bukan haid. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, katakanlah dalam tempoh 5 hari, kita tak dalam tempoh 5 hari, sebab jari ada 5 sahaja. Malah nak bangun tulis lagi. Nanti kalau kita bangun tulis, payah nak duduk pula kan. Okey, kita duduk dulu. Dalam tempoh 5 hari, hari yang pertama darah keluar 2 jam, berhenti. Hari kedua 2 jam, berhenti. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Patut tak lari darah. Kalau kita campur 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, jadi 10 jam, tidak cukup 24 jam, maka kesemuanya bukan dikirakan sebagai darah haid. Okey, satu. Yang kedua ni, hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, hari kelima 5 jam, lepas tu berhenti darah. Campur-campur jadi 25 jam, maka kesemuanya dikirakan sebagai darah haid. Darah yang keluar secara putus-putus mesti dikirakan dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka dihukumkan sebagai darah haid. Kalau tidak cukup 24 jam, maka tidak dihukumkan sebagai darah haid, kerana sebuah haid 24 jam. Okey, boleh faham? Okey, mudah je kan? Nanti kita pergi kepada dia akan banyak timbul perbincangan. Yang pertama sekali, ketika berhenti darah, adakah diwajibkan kepada perempuan sembahyang? Ni perbincangan yang pertama. Ni kita akan bincang. Perbincangan yang kedua adalah, adakah diwajibkan ke perempuan kena cek setiap waktu? Setiap saat kena cek. Dan nak tahu berhenti ke tak tidak itu. Kalau kena cek setiap waktu, Allah Rabbi, susah ha? Susah kalau kena cek setiap waktu. Tak ada kerja lain boleh buat. Kerja tu je orang boleh buat kalau kena cek setiap waktu. Kerja saya cek darah sahaja. Kalau kena cek setiap waktu, dan kita akan bincang masalah ni. Tempoh berhenti, adakah dihukumkan haid ataupun tidak, kita akan bincang. Ini di antara benda yang cukup penting. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita ulang sekali lagi. Ada sebahagian daripada perempuan, darah dia keluar secara putus-putus. Kalau darah keluar secara putus-putus, maka perempuan tersebut kena kira tempoh keluar darah dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau cukup 24 jam, darah tersebut adalah haid. Kalau tidak cukup 24 jam, maka darah tersebut bukan darah haid. Darah tersebut dinamakan sebagai darah fasad ataupun darah istihadah. Okey, selesai. Satu. Yang pertama, yang kedua. Perempuan apabila dia melihat darah, walaupun tidak cukup 24 jam. Berarti ya, apabila dia melihat darah sedang keluar, walaupun belum mencapai tempoh 24 jam, diharamkan kepada dia perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Tidak boleh dia sembahyang, tidak boleh dia berpuasa, tidak boleh dia bersama dengan suaminya, tidak boleh dia membaca Al-Quran menurut pandangan majoriti ulama, tidak boleh dia menyentuh Al-Quran, tidak boleh dia masuk di dalam masjid, tidak boleh dia berdiam di dalam masjid. Baik, apabila dia melihat darah walaupun belum mencapai 24 jam, berarti mana ini di antara benda yang penting, yang perlu kita kena faham. Sekarang ni kita ulang sekurang-kurang darah haid 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam bukan haid. Apabila cukup 24 jam baru haid. Perempuan apabila dia melihat darah sedang keluar, walaupun belum lagi cukup 24 jam, dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Boleh faham? Katakanlah pukul 9 pagi darah dia mula keluar. 9, 10 sejam, 11 2 jam, 1
pukul 10 pagi, sebelah 1 jam, pukul 12 2 jam, pukul 1 3 jam, pukul 2 4 jam. Pukul 2 ke 4 zuhur, 1.30 ke 3 lah. Okey, waktu zuhur berbeza. Jadi bermakna dalam pukul 2 saat itu masuk dah zuhur, darah baru keluar berapa jam? 4 jam. Soalannya, adakah wajib dia sembahyang ataupun tidak? Kata ulama, wajib dia sembahyang. Dan macam mana wajib dia sembahyang sedangkan sebab pahit 24 jam? Nampak tak? Boleh tak? Boleh faham di mana kemusykilannya? Kata ulama, tak boleh dia sembahyang, tidak boleh dia sembahyang, haram dia sembahyang kerana pada zahirnya, okey, kita ambil hukum zahir, pada zahirnya darah sedang keluar. Apabila darah sedang keluar, darah itu akan berterusan sehingga cukup 24 jam. Okey, boleh faham? Kita ulang sekali lagi ya, untuk kita faham. Sekurang-kurang darah haid 24 jam. Okey, jelas. Sekurang-kurang darah haid 24 jam. Perempuan apabila dia melihat darah sedang keluar, okey, perkataan sedang keluar, walaupun belum mencukupi 24 jam, perempuan tersebut mesti kena ambil hukum perempuan haid. Tidak boleh dia sembahyang, tidak boleh dia puasa. Kerana kita hukum secara zahir. Secara zahir, apabila darah sedang keluar walaupun belum lagi mencukupi 24 jam, pada zahirnya darah tu akan berterusan keluar sehingga cukup 24 jam. Okey, boleh faham? Bukanlah apabila kita kata sekurang haid 24 jam, kalau tak cukup 24 jam bukan haid. Kalau dia cukup 24 jam baru haid. Jadi perempuan tu selama mana darah dia belum mencapai 24 jam, mesti dia kena sembahyang. Bukanlah begitu. Bukan apabila darah tu tidak mencapai 24 jam, mesti dia sembahyang, mesti dia kena puasa. Cukup 24 jam, baru tak boleh sembahyang, baru tak boleh puasa. Bukan begitu. Apabila darah sedang keluar, walaupun belum lagi mencukupi 24 jam, perempuan tersebut kena ambil hukum perempuan haid. Kerana secara zahirnya darah yang sedang keluar akan berterusan sehingga cukup 24 jam. Okey, selesai. Tiba-tiba, ni tiba-tiba darah berhenti sebelum 24 jam. Apabila darah berhenti sebelum daripada 24 jam, maka di situ barulah perempuan mengetahui bahawa darah yang keluar sebelum daripada ni adalah darah istihadah, bukan darah haid. Okey, boleh faham? Baik. Tiba-tiba darah berhenti sebelum mencukupi 24 jam. Maka di situ barulah perempuan tu tahu bahawa darah yang keluar tadi tu bukan darah haid, bukan darah istihadah, sebab darah berhenti sebelum mencukupi 24 jam. Maka diwajibkan kepada perempuan ketika darah berhenti sembahyang. Wajib dia puasa. Boleh suami dia bersama dengan dia. Wajib tak dia kena mandi? Tak wajib dia mandi, hanya cukup basuh saja. Kerana bukan haid. Kenapa tidak wajib dia mandi? Kerana tidak ada perkara yang mewajibkan dia mandi. Yang mewajibkan dia mandi adalah haid. Darah yang berhenti sebelum cukup 24 jam bukan darah haid, maka hanya cukup dia basuh saja. Okey, boleh faham? Boleh faham perempuan kan? Adakah diwajibkan kepada perempuan? Ini soalan berikutnya, masalah yang perlu kita kena bincang. Adakah diwajibkan kepada perempuan menanti tempoh yang tertentu kerana dibimbangi darah datang semula? Okey, boleh faham soalan ni? Ada perempuan setelah daripada darah berhenti, dia tak mandi selalu, dia tak sembahyang selalu. Sebab apa? Sebab dia bimbang darah datang balik. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Betul. Okey, sebenarnya bimbang saat itu adalah tidak betul. Dia tidak boleh bimbang-bimbang. Mesti dia kena sembahyang, mesti dia kena puasa. Salah perempuan apabila darah berhenti, dia menanti tempoh tertentu untuk memastikan darah betul-betul berhenti. Akhirnya dia tidak sembahyang, tidak puasa. Ini adalah salah. Okey, kenapa salah? Kita nak tahu apakah alasan salah. Okey, alasan salah, anda akan datangkan yang pertama dalil akli dulu. Maksudnya logik pada akal. Yang kedua, anda akan datangkan dalil daripada Quran, daripada hadis. Okey, kita ambil daripada bawah. Biasanya kita kena ambil Quran dulu, hadis. Nanti kita ambil daripada bawah, biar kita menyalahi sikit.
Sekarang ni, apakah yang menggugurkan kewajipan sembahyang bagi perempuan? Haid yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Betul? Haid yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Jelas tak? Soalan yang kedua, haid ni benda haid. Apakah definisi haid? Haid adalah darah. Ingat tak? Tadi kita sebut definisi haid, damu jibillah, darah. Darah itu adalah haid. Okey, ketika darah berhenti, ada tak darah? Okey, apabila tidak ada darah, ada tak perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Tak ada. Okey, boleh faham? Tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Jelas? Okey, itu hak yang kita dapat fikirlah alasan tu. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Katalah ya Muhammad, haid itu adalah kotor. Okey, Allah Ta'ala mensifatkan haid dengan kotor. Ketika ada kotor, adalah haid. Ketika tak ada kotor, tidak ada haid. Okey, sekarang ni ketika darah berhenti, soalannya ada lagi kotor? Ada lagi kotor? Tak ada. Apabila tak ada kotor, ada lagi haid? Tak ada. Sebab Allah Ta'ala mensifatkan haid dengan kotor. Apabila tidak ada kotor, maka tidak ada haid. Ada kotor baru ada haid. Ketika darah berhenti, ada tak kotor? Tidak ada kotor. Apabila tidak ada kotor, maka tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang dan puasa pada bulan Ramadan. Okey. Yang ketiga, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat perempuan. Kata Rasulullah kembali, "Fa idza aqbalat haidatuki fada'is salat. Wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli." Kata Rasulullah, apabila darah datang, maka mu kena tinggal sembahyang. Apabila darah pergi, mu kena basuh dan mu kena sembahyang. Okey, cuba perhati. Rasul kata lagu mana? Apabila darah datang, tinggal sembahyang. Darah pergi, mu kena sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan kewajipan sembahyang apabila darah datang. Okey, Rasulullah menggantungkan kewajipan Rasul menggantungkan kewajipan sembahyang apabila darah pergi. Rasul menggantungkan kewajipan meninggalkan sembahyang apabila darah datang. Sekali lagi ya. Rasulullah menggantungkan kewajipan meninggalkan sembahyang apabila darah datang. Darah datang, tinggal sembahyang. Rasul menggantungkan kewajipan sembahyang apabila darah pergi. Darah pergi, sembahyang. Okey, faham? Ketika darah berhenti, soalan ni darah pergi ke darah datang? Okey, soalan ni darah pergi ke darah datang? Darah pergi, wajib sembahyang ke tak boleh sembahyang? Wajib sembahyang. Okey, boleh faham? Jelas masalah? Okey, dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Baik. Kalau kita tengok kenapakah ada sebahagian daripada perempuan apabila darah dia berhenti, dia tidak sembahyang, alasan dia bimbang darah datang semula. Takut darah mari balik. Bahasa Terengganu. Bahasa sini faham tak? Guna bahasa tu. Takut darah datang balik. Sini faham? Sebab dia apabila darah berhenti dia sembahyang, takut darah datang kembali. Okey, boleh faham? Okey, kita guna kaedah sama. Kita guna kaedah sama. Kepada perempuan tersebut kita katakan dia, kenapa kamu tidak sembahyang? Dia kata takut darah datang balik. Kita kata kepada dia, mu tidak takut ke darah berhenti terus? Okey, boleh faham? Sekarang ni perempuan, ada sebahagian daripada perempuan apabila darah berhenti, dia tunggu tempoh tertentu untuk memastikan betul-betul darah kering. Sedangkan darah tak ada. Sebab tu dia tidak sembahyang kerana dia bimbang darah datang balik. Kita tanya dia, tak bimbang ke darah berhenti dulu? Ketika darah berhenti, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan darah datang balik, ada kemungkinan darah berhenti terus. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Akan datang kita tidak tahu. Kita bukan nak hukum akan datang, kita nak hukum sekarang. Okey, boleh faham? Kita bukan nak hukum akan datang, kita tidak tahu benda yang nak berlaku kepada kita sekarang. Kita tidak tahu benda yang berlaku kita pada malam ini. Kita tidak tahu perkara yang berlaku kita kepada kita esok. Lepas daripada ni, kita tak tahu benda yang akan berlaku atas diri kita.
Jadi kita bukan nak ukur maka datang, kita ukur sekarang ni. Sekarang ni darah tak ada. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Haid adalah darah. Sekarang ni darah tak ada. Okey, boleh faham? Bimbang darah datang balik, tidak bimbang, ke darah berhenti terus. Jadi kalau kita nampak di sini, kita akan faham bahawasanya ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan darah datang semula, ada kemungkinan darah berhenti terus. Okey, ketika bertemu dua kemungkinan, maka kita kena tengok kemungkinan mana yang lebih kuat. Itu daripada segi fiqh. Daripada segi fiqh kita tidak boleh bertindak secara membabi buta. Okey, boleh faham? Dia dalam perbincangan darah wanita muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan darah wanita adalah perbincangan yang kita banyak guna kaedah fiqh. Sebab sehingga kan sebahagian daripada ulama fiqh kata lagu mana, orang yang nak mahir di dalam menggunakan kaedah fiqh, orang yang nak mahir dalam menggunakan kaedah fiqh, dia kena kaji perbincangan darah wanita. Dia akan kaji perbincangan dengan wanita, dia akan dapat malakah fiqhiyah, kemampuan dalam memahami hukum fiqh. Sebab terlalu banyak kaedah fiqh yang diguna di dalam perbincangan dengan wanita. Boleh dikatakan kebanyakan kaedah fiqh digunakan. Okey, anda tidak akan sebut secara keseluruhan kaedah fiqh yang digunakan dalam masalah ini, melainkan dalam hal-hal yang penting saja anda sebut. Sebab kita tidak sempat masa. Itu kena ngaji qawaid al-fiqhiyah, kena kaji perbahasan suku pula. Baik. Berarti ya, sekarang ni ketika darah berhenti, ada kemungkinan darah datang balik, ada kemungkinan darah berhenti terus. Kita nak hukum sekarang lagu mana keadaan dia, maka kita tengok mana kedua kemungkinan yang lebih kuat. Dia apabila bertembung di antara dua perkara, daripada segi hukum mesti kita kena tengok mana yang lebih kuat. Kita tengok mana yang lebih kuat. Okey. Apakah yang lebih kuat di antara dua kemungkinan ni? Kemungkinan yang lebih kuat nisbah kepada zahir. Kita tak tahu akan datang, kita kata nisbah kepada zahir. Nisbah kepada zahirnya, kemungkinan yang lebih kuat adalah kemungkinan darah tidak ada. Kemungkinan darah tidak akan datang, itu kemungkinan yang lebih kuat. Kerana apabila darah tidak ada, datang darah perkara baharu. Tidak ada darah perkara asal. Perkara asal dia lebih kuat daripada perkara yang baru. Sekarang ni apabila tak ada darah, ni asal kan? Asal. Datang darah benda baru. Okey, boleh faham? Jadi hak yang lebih kuatnya adalah darah tidak ada. Itu daripada segi zahir. Maka sebab itulah diwajibkan kepada perempuan kena sembahyang ketika darah berhenti. Walaupun ada kemungkinan darah datang kembali. Okey, boleh faham apa? Boleh faham? Dalam kaedah fiqh disebut lagu mana? Okey, dalam kaedah fiqh. Dan kaedah fiqh dia kata mana? Kemungkinan darah datang semula setelah daripada darah berhenti, itu dinamakan sebagai tawakkur. Hanya khayalan satu tanggapan yang tidak boleh dikira. Dalam kaedah fiqh dia ada satu kaedah, la ibrata bit tawakkur. Tidak boleh dikira dengan tawakkur. Tawahum tidak boleh dikira. Maka tawahum, bimbang-bimbang datang semula darah, sedangkan ketika di darah berhenti, kebimbangan tersebut tidak diambil kira. Okey, boleh faham? Jelas masalah? Okay, itu alasan-alasan bagi perempuan. Dan masalah ni bukan hanya masalah sembahyang sahaja. Masalah ni bukan masalah sembahyang, puasa. Perempuan yang pergi menunaikan haji dan umrah, apabila darah berhenti, tidak wajib dia tunggu 24 jam dulu baru boleh dia tawaf. Yang mengatakan kena tunggu 24 jam dulu baru dia boleh tawaf adalah pandangan yang menyalahi 4 mazhab. Tidak ada satu pandangan dalam 4 mazhab pun yang mengatakan kena tunggu 24 jam dulu. Okey, boleh faham? Jangan senyum pula. Apa tahu bab apa senyum? Ada sebagian senyum dia dengar ni sebab dia pernah dengar sebelum daripada ni apa lagi kursus umrah dan haji kena tunggu 24 jam. Selepas daripada fatwa tabung haji gambar para asatidah membuat kritikan terhadap permasalahan ini, maka pada tahun lepas fatwa tabung haji kebangsaan bersidang balik dan ditarik balik pandangan yang mengatakan kena tunggu 24 jam. Baik. Jadi pandangan yang mengatakan kena tunggu 24 jam dulu apabila darah berhenti adalah pandangan yang menyalahi Quran, hadis dan pandangan yang disepakati oleh para mazhab. Dan dalam masalah ini anda buat penulisan. Anda buat penulisan
yang mana anda buat penulisan menyanggahi ataupun mengkritik pandangan yang mengatakan apabila darah berhenti kena tunggu 24 jam dulu. Anda buat penulisan yang cukup panjang. Anda datangkan dalil daripada Quran, hadis menurut pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Menurut pandangan 4 mazhab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang perlu kita kena faham dalam masalah ini. Jadi apabila darah berhenti, tidak boleh perempuan tunggu tempoh yang tertentu. Bukan wajib perempuan kena sembahyang. Alasan yang pertamanya adalah yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah darah. Ketika tidak ada darah, maka tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Alasan yang kedua adalah Nabi SAW mengikatkan kewajipan meninggalkan sembahyang ketika darah datang. Rasulullah mengikatkan kewajipan melakukan sembahyang apabila darah pergi. Ketika darah pergi, maka mesti kita kena sembahyang. Itu yang bertepatan dengan dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, selesai masalah ini. Selesai. Dan apa juga kemusykilan? Lepas daripada ni, boleh nak tanya kalau sekiranya ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perhatian, dalam mazhab Imam Syafi'i, susulan kepada perbincangan yang kita bincang tadi. Ketika darah perempuan berhenti sebelum daripada cukup 24 jam, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, darah berhenti terus. Kalau darah berhenti terus, selesai. Kalau darah berhenti terus, selesai. Maksudnya selesai, tadi sembahyang dah, baik. Tapi takut berlaku kemungkinan yang kedua. Boleh faham? Boleh faham? Sekali lagi. Sekarang ni, katakanlah darah keluar 5 jam, lepas tu berhenti. Kita kata bila darah berhenti wajib dia kena sembahyang. Kerana tidak ada perkara yang menghalang, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mani', perkara yang menghalang kewajipan sembahyang tak ada, maka wajib dia kena sembahyang. Wajib tak dia mandi, tidak perlu dia mandi. Apabila darah berhenti wajib dia sembahyang. Dia ada dua kemungkinan yang akan berlaku kepada perempuan. Kemungkinan darah berhenti terus, kemungkinan darah datang semula. Secara zahirnya, kemungkinan darah berhenti terus adalah lebih kuat. Maka apabila kemungkinan darah berhenti terus lebih kuat, maka ketika itu wajib kepada perempuan kena sembahyang dan puasa. Tapi benda yang akan berlaku mungkin sama dengan yang zahir dan mungkin bercampur dengan yang zahir. Kalau sama dengan zahir, selesai. Kita tak ada dah, kita tak mau bincang dalam masalah ni. Tapi takut berlaku kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua iaitu kemungkinan apa yang berlaku kepada perempuan menyalahi hak yang zahir. Okey, boleh faham? Maksudnya secara zahir darah berhenti tidak mari dah. Tiba-tiba mari pula. Okey, hak mari pula ni hak yang kita nak bincang. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau berhenti, lepas tu mari keluar balik, yang mana di antara tempoh berhenti dan keluar semula 15 hari ke atas, maka hak yang sebelum daripada ni, hak yang kita kata tak cukup 24 jam tu dihukumkan sebagai istihadah. Hak yang datang balik dikirakan haid yang baru. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Sekali lagi. Ulang kena banyak kali ulang kan? Sebab bahasa tak sama kan? Okey. Anak ni dah pekat dah cakap Terengganu dah pekat dah cakap Terengganu. Oh, kalau pekat cakap Terengganu dah tahu lah apa dia. Sekali lagi ya. Orang perempuan ni keluar darah tidak cukup 24 jam. Lepas tu darah dia berhenti. Kita kebas secara zahirnya bila darah berhenti, darah tu tidak akan kembali semula. Maka wajib perempuan kena mengambil hukum perempuan suci. Wajib dia sembahyang, wajib dia kena puasa pada bulan Ramadan. Setelah daripada tu akan datang mungkin dua hak yang akan berlaku kepada perempuan tersebut. Kemungkinan yang pertama, darah tak datang tu dah. Okey, bila darah tak datang tu, selesai masalah ni. Hak ni kita berbincang dah sebab memang betul dah hak yang dia buat. Okey, dia yang pertama. Yang keduanya, darah datang balik. Darah datang balik dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tempoh berhenti di antara darah yang tidak cukup 24 jam dengan darah datang semula 15 hari ke atas. Tempoh berhenti. Okey, boleh faham? Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, maka darah yang datang balik dihukumkan haid yang baru, manakala darah yang keluar sebelum daripada dia dihukumkan sebagai istihadah. Okey, selesai juga masalah ni. Hari kita nak berbincang lagi. Hak kita nak bincang adalah darah yang keluar saat itu
masih lagi dalam lingkungan 15 hari daripada tempoh permulaan darah keluar mula-mula. Hak ni yang kita nak bincang. Okey, boleh faham? Anda kena tulis lah biar nampak sikit. Dia tulis Okey, sekarang ni kita kata lagu mana? Sekurang-kurang haid 24 jam. Tu okay, sekurang-kurang haid 24 jam. Ni sekurang-kurang haid. Kalau tak cukup 24 jam, ia bukanlah haid. Okey, selesai. Orang pun nampak tak? Tak nampak, buat nampak. Ke sini jauh pula. Ni pula. Kita tolak ke sana. Tak nampak dia tu? Nampak mana? Okey, nampak sini Okey. Jadi sekurang-kurang 24 jam. Kalau tidak cukup 24 jam bukan haid. Cukup 24 jam baru haid. Katakanlah kita ada hari 1, 2, 3, 4, 5. Perempuan tu keluar darah hari yang pertama 5 jam. Lepas tu darah berhenti. Okey, hal yang kita nak bincang ketika berhenti. Lagu mana kau hukum dia? Betul tak kita? Apabila darah berhenti, maka kata ulama wajib dia kena basuh, tidak perlu mandi sebab bukan haid. Lepas tu wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa pada bulan Ramadan. Boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Okey. Darah yang datang tak cukup 24 jam, lepas tu berhenti. Dia lepas daripada ni ada dua kemungkinan yang mungkin berlaku kepada perempuan. Kemungkinan yang pertama, darah berhenti terus. Okey, kalau darah berhenti terus, selesai satu masalah. Okey, selesai. Kemungkinan yang kedua, darah datang balik. Okey, datang balik berapa hari? Okey, secara lebih tepatnya adalah kita kata gini. Daripada tempoh berhenti hingga tempoh datang balik 15 hari ke atas sebagai contoh, maka darah yang datang balik dikirakan haid yang baru. Darah yang 5 jam sebelum daripada ni dihukumkan istihadah. Okey, selesai dua masalah. Masalah yang ketiga, darah datang balik di dalam lingkungan 15 hari daripada permulaan tempoh keluar darah ni. Okey, dalam lingkungan 15 hari daripada permulaan tempoh keluar darah ni. Katakanlah hari ketiga datang balik 5 jam. Okey. Hari ketiga ni dalam lingkungan 15 hari lagi. Okey, boleh faham? Maka kata ulama, darah yang keluar balik ni adalah darah yang datang menyalahi zahir. Apabila menyalahi zahir, maka di sini apabila keluar balik darah, perempuan wajib kena tinggalkan sembahyang, wajib kena tinggalkan puasa. Kerana di sini barulah nyata. Okey, di sini. Kerana di sini barulah nyata kepada perempuan darah dia sebenarnya masih, ataupun dia masih lagi ada darah haid. Di sini baru nyata. Okey, boleh faham tak? Anda nak sebut satu kaedah. Ini dia kaedah fiqh. Anda nak sebut benda yang penting nak sebut. Dalam hal ibadat, kena ingat dalam hal ibadat, dalam kaedah fiqh menyebut al-ibratu fil ibadati bima fi dhannil 'abdi wa bima fi nafsil amri. Okey, kita sebut bahasa Arab dulu, nanti kita akan ubah. Sekali lagi ya, dalam kaedah fiqh dia kata lagu mana? Al-ibratu fil ibadati. Ibarat ataupun perlu diambil kira dalam hal ibadat. Dalam hal ibadat kena ambil kira dua perkara. Yang pertamanya bima fi nafsil amri, yang keduanya wa bima fi dhannil mukallaf. Dengan barang yang pada yang benda yang berlaku, hakikat berlaku. Benda yang sungguh, yang hakikat lagu mana? Hak tu kita kena ambil kira. Yang keduanya mengikut sangkaan mukallaf. Okey, ini dua perkara yang perlu dalam hal ibadat. Okey, anda akan contoh. Mungkin tidak faham lagi kaedah ni. Kita contoh. Sekarang ni kita nak sembahyang zuhur. Okey, kita nak sembahyang zuhur. Kita ada dua. Yang pertamanya zon. Apa nama zon? Sangkaan yang kuat daripada kita. Dia zon ni bukan yakin, sangkaan yang kuat. Yang keduanya betul. Cakap kita betul
bagi hakikat, bagi sesuatu memang betul lah. Yang pertama ambil kira bagi sangkaan mukallaf, yang keduanya adalah kena ambil kira bagi betul doa yang mukallaf tu buat. Kalau hanya sangkaan betul tapi pada hakikat tak betul, tak jadi. Okey, hakikat betul, sangkaan tak betul juga tak jadi. Mesti kena dua-dua. Okey, boleh faham Nanti anda buat contoh. Katakanlah Zuhur sekarang ni pukul 1.24. Okey, Zuhur 1.24. Kita pun tengok jam kita. Tengok jam kita 1.30. Oh, masuk ke Zuhur. Kita pun usalli fardhu zuhri. Allahu akbar. Sembahyang Zuhur. Allahu akbar. Selesai sembahyang, tengok-tengok sebenarnya jam kita tersilap. Baru pukul 12.30. Okey, berarti nisbah zon kita, sangkaan kita masuk dalam waktu Zuhur. Tapi nisbah hak yang betulnya belum lagi. Okey, soalannya sembahyang kita sah ke tak sah? Okey, boleh faham? Itu yang pertama. Yang kedua je, kita bangun tengah hari ni, masuk ketuk lagi Zuhur masuk ketuk lagi, biarlah pakai sembahyang Allahu akbar. Terus sembahyang. Tak ada sangkaan dalam hati kita masuk ataupun tidak Zuhur. Terus sembahyang. Lepas sembahyang tengok jam pukul 2.30. Oh, betul aku buat, kasyaf aku kali, kata dia. Betul semua aku buat. Okey, daripada segi hukum tak sah sembahyang ni. Kerana masa dia buat, dia dalam keadaan ragu-ragu masuk ataupun tidak Zuhur. Dalam hal ibadat, kena ingat mesti kena berhimpun dua perkara. Yang pertamanya zon dia, yang keduanya benda, yang keduanya adalah betul. Okey, boleh faham? Ni dua perkara dalam hal ibadat, sama dengan masalah ni. Okey, kaedah yang kita sebut tadi kita akan guna di sini. Sekarang ni apabila darah berhenti, tengok darah berhenti daripada segi zonnya, kuat sangkaan darah tu tidak mari balik, maka dia kena mengambil hukum perempuan yang suci. Wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Okey, tiba-tiba darah datang balik, maka bermakna zon dia tersilap di sini. Tapi dia tidak mengetahui zon dia tersilap melainkan apabila keluar darah. Maka di sini ternyata zon dia tersilap, kita ubah balik hukum. Dalam bab-bab fiqh banyak kita ubah balik hukum ketika kita dapat, ternyata zon kita tersilap. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, pada bulan Ramadan kita zon sangkaan kita sampai dah waktu berbuka. Kita pun makan. Bunyi dah orang bang di masjid bang maghrib. Makan, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya tersilap bang, saya dah masuk lagi waktu sebenarnya kata tu Bilal. Okey, daripada segi hukum fiqh, puasa kita batal. Sebab zon kita menyalahi hakikat. Sebab tu tubik dalam kaedah fiqh lagu mana? La ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. Tidak boleh dikira dengan zon yang nyata tersalah. Kalau zon nyata tersalah, tidak boleh diambil kira zon tersebut. Kena pakai hakikat. Okey, boleh faham? Boleh faham Berdosa tidak dia? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa sedangkan dia membatalkan puasa? Kerana dia berbuka mengikut zon dia. Tidak berdosa kerana dia berbuka mengikut zon dia. Okey, boleh faham? Kaedah ni kita akan guna di sini. Jadi nisbah zon di sini darah tak ada. Maka bila darah tak ada, dia kena sembahyang. Benda yang akan datang nak berlaku selepas daripada ni kita tak tahu. Kita nak hukum di sini sekarang dah ni. Tiba-tiba hak yang akan datang berlaku menyalahi zon dia. Di sini ternyata darah keluar semula. Apabila darah keluar semula masih lagi dalam lingkungan 15 hari, maka darah ni dikirakan juga sebagai darah haid. Maka dia kena campur tempoh ni dengan tempoh ni. Kalau cukup 24 jam, maka haid. Kalau tidak cukup, dia hukumkan istihadah. Okey, boleh faham? Sama juga kaedah apabila berhenti, wajib dia kena sembahyang. Datang balik, dia kena berhenti sembahyang. Okey, darah berhenti, wajib dia kena sembahyang. Dalam lingkungan 15 hari, 15 malam. Okey, katakanlah sebagai contoh, hari keempat 10 jam datang darah, hari kelima 10 jam, hari kelima habis, hari kelima darah berhenti terus. Kalau kita campur 5 jam 10 jadi bermakna 30 jam, maka dia telah mencapai sekurang-kurang haid 24 jam. Maka kata ulama 5 jam 10 semuanya dikirakan sebagai darah
darah haid. Semua darah haid. Okey, selesai masalah di sini. Banyak lagi yang perlu kita bincang. Tempoh berhenti ni dihukumkan dia. Tempoh berhenti dalam istilah ulama dipanggil naqa'. Kalau kita jumpa perkataan naqa', maksudnya tidak ada darah. Dia naqa' kemungkinan tak ada darah bukan haid, kemungkinan naqa' berada di celah-celah darah haid. Hak ni dipanggil naqa' yang berada di celah-celah satu darah haid. 5 jam, 10 jam adalah haid yang satu. Tiba-tiba tidak ada darah berada di celah-celah darah satu haid tersebut, dinamakan sebagai naqa' yang berada di celah-celah satu haid. Okay, boleh faham? Ni dipanggil naqa'. Naqa' bahasa Arab, bahasa kita bersih, kering, tidak ada darah. Tidak ada darah yang berada dalam tempoh satu haid. Ni haid, darah haid yang sama, bukan haid yang berbeza. Maka tempoh berhenti di celah-celah ni dinamakan sebagai dia. Adakah dihukumkan haid juga tempoh berhenti ni ataupun dihukumkan suci? Haid, naqa' adakah dihukumkan sebagai haid ataupun dihukumkan sebagai suci? Dalam mazhab Imam Syafi'i, tempoh berhenti darah ni di celah-celah satu darah haid, ulama berbeza kepada dua pandangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan dalam masalah ni. Pandangan yang pertama nama dia qaul as-sahbi. Dan hak yang anda tulis ini semuanya ada dalam buku ni. Kalau baca dalam buku mudah je, semua anda tulis sini. Qaul as-sahbi. Yang kedua nama dia qaul al-laqti. Ada dua pandangan. Qaul as-sahbi maksudnya qaul as-sahbi pandangan heret. As-sahab makna heret. Apa makna heret? Tempat hak yang tak ada darah diheretkan hukum darah kepadanya. Maksudnya diheretkan hukum darah kepadanya. Hak tak ada darah juga diberi hukum darah padanya. Maksudnya dihukumkan sebagai haid juga. Jadi bermakna haid dia walaupun 30 jam tapi nisbah keseluruhan ini adalah 5 hari. Okey, boleh faham? Walaupun haid dia 30 jam dia darah keluar, tapi nisbah keseluruhan campur tempoh tidak keluar darah jadi 5 hari haid dia. Okey, ni qaul as-sahbi. Yang kedua qaul al-laqti. Qaul al-laqti ni kutip, pungut. Maksudnya hak yang keluar darah kita hukum haid. Hak yang tidak keluar darah kita hukum suci. Okey, ada dua pandangan. Mungkin kita tak faham apakah faedah berlaku perselisihan dalam masalah ini. Di faedah berlaku perselisihan dalam masalah ini adalah pada bulan Ramadan. Okey, tengok pada bulan Ramadan apabila keluar darah perempuan tidak berpuasa. Tiba-tiba berhenti darah diwajibkan perempuan berpuasa. Tiba-tiba datang balik darah, maka tempoh dia berpuasa haid ke tak? Ada pandangan yang mengatakan tempoh berhenti juga dihukumkan haid, jadi bermakna puasa dia tidak sah. Okey, boleh faham? Atau pandangan yang mengatakan tempoh berhenti suci, maka puasa dia sah. Okey, boleh faham? Anda buat contoh lain. Perempuan keluar haid 2 hari. 2 hari dia keluar darah. Hari ketiga, keempat, kelima tak datang darah, dia pun puasa 3 hari. Hari keenam datang balik darah. Hari ketujuh datang balik darah. Jadi puasa hari ketiga, keempat, kelima ni sah ke tak? Ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan sah dan ada pandangan yang mengatakan tidak sah. Mana pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i? Qaul as-sahbi pandangan mu'tamad. Qaul yang mengatakan tidak sah adalah pandangan pertama, maka wajib kepada perempuan kena qada balik puasa dia selepas daripada Ramadan. Tak boleh tak perempuan tu nak mengambil pandangan qaul al-laqdi malah qada dah? Boleh juga. Tapi sebaik-baiknya dia ambil pandangan as-sahab. Atau sebaik sebab qaul as-sahab adalah pandangan pertama. Okey, boleh faham tak sampai di sini? Boleh faham tak? Tak faham? Tak faham, kita ulas sekali lagi. Kita ulas sampai ke faham. Okey, sekali lagi ya. Tak faham, kita kena ulas sekali lagi. Okey. Hak yang kaedah yang kita sebut semua sekali tak tepi. Kita cuba faham cara lain pula. Sekarang ni katakan dalam tempoh 5 hari. Hari yang pertama darah keluar sepanjang 10 jam. Lepas tu berhenti.
Okey, darah berhenti. Apabila darah berhenti, wajib perempuan kena sembahyang, wajib perempuan kena puasa. Okey. Tiba-tiba hari yang keempat datang balik 24 jam, hari kelima datang 24 jam. Okey, selesai. Hari yang kelima darah berhenti dulu. Jadi kata ulama, 10 jam campur 24 jam campur 24 jam jadi 58 jam tu, 58 jam, 24, 48 campur 10, 58 jam. Maka darah ni dihukumkan sebagai darah haid. Okey, tempat kita nak bincang sekarang ni adalah daripada 10 jam kepada 24 jam ni. Berapa hari? Hari kedua dengan hari ketiga ni, 2 hari ni. Tempoh tidak keluar darah. Hal ni dinamakan sebagai naqa. Tempoh yang suci yang berada di celah-celah satu darah haid. Kita nak bincang tempoh naqa ni. Tempoh ni, tempoh hari yang ketiga, hari yang kedua ni dihukumkan haid ke dihukumkan suci? Okey, boleh faham? Ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan dihukumkan haid, ada pandangan yang mengatakan dihukumkan suci. Atas pandangan mengatakan hukum dia haid, puasa yang telah dikerjakan dalam tempoh ini tidak sah. Kerana di antara syarat sah puasa mesti kena suci daripada haid. Okey, boleh faham? Maka wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Dan tak berdosa ke dia, tak berdosa ke dia berpuasa? Tidak berdosa. Kerana pada zon dia, pada sangkaan dia, dia telah suci. Betul tak kita? Sebagaimana tidak berdosa orang berbuka apabila dengar Bilal bang, sedangkan Bilal bang sebelum daripada masuk waktu. Tak berdosa. Cuma wajib dia kena qada balik. Okey, boleh faham? Sama dengan masalah ni. Okey, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, tempoh berhenti darah juga dihukumkan sebagai tempoh suci. Tempoh berhenti darah dihukumkan sebagai tempoh suci. Maka apabila darah berhenti, dia berpuasa, dia sembahyang, sah puasa dia, sah sembahyang. Pandangan pertama, puasa dia tidak sah, sembahyang dia tidak sah. Cuma sembahyang tidak wajib dia kena qada balik. Kerana sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tidak wajib qada. Puasa yang wajib kena qada balik. Mana pandangan pertama? Pandangan pertama adalah qaul as-sahbi, wajib dia kena qada balik. Okey, selesai masalah ni. Boleh faham kan? Orang faham masalahnya? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hak ni sebuah qahid, sebuah qahid sehari semalam. Tu sebuah qahid. Perbincangan secara panjang lebar dah kita bincang saat ini. Kita pergi kepada perbincangan seterusnya adalah kebiasaan haid. Kebiasaan haid 6 ataupun 7 hari itu kebiasaan. Kebiasaan perempuan haid 6-7 hari. Kalau kita tanya, ramai perempuan akan kata haid saya ni 6-7 hari, 6 hari setengah, 7 hari, dekat-dekat 7 hari, kurang sikit daripada 7 hari, dekat-dekat 6 hari. Itu kebiasaan haid perempuan. Okey, boleh faham kan? Ramai-ramai perempuan beginilah haid ni. Manakala sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Semuanya kita tahu. Cuma dalam perbincangan 15 hari, 15 malam ada beberapa perkara yang mana akan bincang kerana benda penting. Yang pertama adalah cara pengiraan 15 hari. Ada sebahagian daripada perempuan dia tidak pandai kira 15 hari. Bagaimana cara nak kira 15 hari? Dia tak pandai. Dia kira bagaimana? Haid keluar pada hari yang pertama, 1 hari bulan. Katalah haid keluar 1 hari bulan. Dah haid keluar 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 bulan sampai ke 15 hari bulan. 15 hari bulan malam lah, 15 hari bulan dah haid keluar 1 hari bulan. Silap. Tak betul. Hak yang betul lagu mana? Okey, tengok kan. Hak yang betul. Katakanlah ni 1 hari bulan Rejab sebagai contoh. Sampai 16 hari bulan Rejab, 15. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 15, 16 hari bulan Rejab. Katakanlah darah keluar pada pukul 9 pagi 1 Rejab. Okey, 9 pagi 1 Rejab. Maka 9 pagi 2 Rejab sehari semalam. Betul?
9 pagi 3 rejab 2 hari 2 malam. Jadi bermakna 15 hari 15 malam di mana? Ni 16 hari bulan. 9 pagi 16 hari bulan rejab cukup 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham tak cara kira? Sebab perempuan kalau kita sebut 15 hari 15 malam ni mungkin matematik dia fail ke macam mana tak tahulah. Jadi dah dikata dah 1 hari bulan kan, 1 hari bulan. 1 hari bulan keluar jadi 15 hari bulan cukup dah 15 hari 15 malam. Dah bukan betul cara kira. Jadi kalau 1 hari bulan darah keluar pada pukul 9 pagi, dia cukup sehari semalam, pada 9 pagi 2 hari bulan. 9 pagi 3 hari bulan 2 hari 2 malam. Jadi bermakna 15 hari 15 malam pada 9 pagi 16 hari bulan. Okey, selesai. Satu. Yang kedua ni, ada sebahagian daripada perempuan. Okey, sebelum daripada kita pergi masalah ni, kita pergi masalah lain. Nanti kita pergi kepada masalah yang kita dah sebut tadi. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Perempuan apabila keluar darah, yang mana darah saat itu melepasi 15 hari 15 malam, maka kata ulama, di dalam tempoh tersebut ada haid dan ada suci dia. Okey, boleh faham? Di dalam tempoh tersebut ada haid dan ada suci dia. Kerana haid sebanyak-banyaknya adalah 15 hari 15 malam. Ketika darah melepasi 15 hari 15 malam, maka dalam tempoh tersebut ada haid dan ada suci. Tempoh suci itulah dinamakan sebagai tempoh istihadah. Boleh faham? Boleh faham? Katakanlah darah keluar 18 hari. Okey, apabila darah keluar 18 hari, di dalam tempoh tersebut ada tempoh haid dia, ada tempoh suci dia. Kerana sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari. Okey, jelas? Jelas? Okey. Jadi sekarang ni, apabila darah melepasi 15 hari, maka di situ ada haid dia dan ada suci. Tempoh suci itu dihukumkan sebagai istihadah. Kalau darah tu berhenti pada penghujung 15 hari 15 malam, setelah daripada berhenti beberapa ketika tiba-tiba datang balik, maka darah yang datang balik dihukumkan sebagai istihadah. Manakala darah yang berada dalam lingkungan 15 hari 15 malam dihukumkan sebagai haid. Boleh faham? Satu. Sekali lagi ya, berarti masalah ni penting. Perempuan kata biasa masalah ni, dah bukan biasa. Bukan kita nak masalah ni, kita nak pergi kepada masalah selepas daripada ni. Perempuan, darah dia datang melepasi 15 hari 15 malam. Kalau darah berhenti pada penghujung 15 hari 15 malam, selang beberapa ketika datang balik, kata ulama, datang balik itu, darah yang datang balik adalah darah istihadah, maka tempoh itu dihukumkan tempoh suci. Manakala hari yang pertama sampai hari yang ke-15 dihukumkan sebagai darah haid. Okey, pukul 9 pagi 1 hari bulan Rejab, darah dia mula keluar sampai ke pukul 9 pagi 16 Rejab, cukup 15 hari 15 malam di sini. Di sini cukup 15 hari. Jadi bermakna 9 1 minit. Okey, 9 1 minit pada 16 hari bulan Rejab masuk pada hari yang ke-16. Boleh faham? Masuk pada hari yang ke-16, melepasi dah 15 hari. Kalau berhenti sekejap selepas daripada 9 pagi, mungkin 2 minit, mungkin 3 minit, mungkin 4 minit, mungkin, yang penting berhenti. Setelah itu datang balik, maka yang datang balik dihukumkan sebagai istihadah. Manakala darah daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-16 dihukumkan sebagai haid. Okey, selesai. Mudah kan? Hak ni mudah. Hak ni mudah. Biasa lagi. Kita bukan nak bincang masalah ni. Hak ni adalah sebagai tangga untuk kita bincang yang kedua. Yang kedua, darah keluar dari hari yang pertama sampai ke hari yang ke-15, masuk hari yang ke-16, 17, 18, darah tidak berhenti. Direct, tak ada berhenti langsung. 9 pagi hari yang ke-16 ada darah, 9 1 minit ada darah, 9 2 minit ada darah, tak berhenti. Masalah yang kedua tidak sama dengan masalah yang pertama. Masalah yang pertama, haid dia 15 hari 15 malam. Masalah yang kedua, tidak boleh kita kata haid dia 15 hari 15 malam.
Dan masalah ni ramai perempuan tersilap. Perempuan apabila darah melepasi 15 hari 15 malam, terus dihukum darah haid dia 15 hari 15 malam, hari yang ke-16 adalah istihadah. Itu adalah silap. Dia kena tengok ada berhenti tak pada penghujung 15 hingga kepada mula keluar darah ataupun tidak. Kalau berhenti, maka yang bolehlah kita pakai hukum yang kita sebut tadi. Tapi kalau tidak berhenti, maka tidak boleh kita pakai hukum tadi. Jadi perempuan kalau keluar darah daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-16 tanpa ada berhenti pada penghujung 15 hari, maka perempuan tersebut ada haid, ada suci dalam tempoh itu. Cuma campur, tak tahu mana haid, mana suci. Maka kata ulama dalam masalah ini dia tulis 7 kategori. Ini kategori 7. Dan dalam masalah perbincangan masalah haid, masalah ni yang paling payah. Jadi perempuan tidak boleh terus nak menghukum darah dia 15 hari 15 malam, tak boleh. Bahkan dia kena tengok dia masuk dalam kategori mana. 7 kategori. Nanti kita akan bincang ke-7 ni. Baru boleh kita tahu di mana hukum dia. Nanti kita akan bincang sampai tempat dia, kita akan bincang dalam perbincangan darah istihadah. Okey, 2. Yang ketiga. Ni di antara benda yang penting yang perlu kita kena sebut dalam perbincangan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam adalah ada sebahagian daripada perempuan ada kebiasaan darah haid dia 7 hari. Okey, ada kebiasaan darah haid dia 7 hari. 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ada kebiasaan darah haid dia 7 hari. Tiba-tiba bulan ni 7 hari, hari yang ke-8 darah masih lagi ada. Okey? Hari yang ke-8 darah masih ada. Saat ni biasa kebiasaan dia 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Tiba-tiba bulan ni hari yang ke-8 darah masih ada. Dia kata lagu mana? Darah hari yang ke-8 darah istihadah. Nah, sebab kebiasaan 7 sekarang ni melepasi kebiasaan, itu adalah silap. Tak betul. Hak betul lagu macam mana? Hak betul, hari yang ke-8 dihukumkan sebagai haid. Hari yang ke-9 dihukumkan sebagai haid. Walaupun menyalahi adatnya, walaupun bentuk, warna, sifat darah berbeza. Okey, boleh faham? Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Selama mana darah tu tidak melepasi 15 hari 15 malam, walaupun darah tersebut menyalahi adat kebiasaan perempuan, maka dihukumkan yang lebih tu juga sebagai haid. Okey, boleh faham tak orang puan? Boleh faham? Sekali lagi ya, ada sebahagian daripada perempuan apabila darah melepasi kebiasaan haid dia terus hukum darah tersebut sebagai darah istihadah. Itu adalah salah. Perempuan kena ingat sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Selama mana darah tu tidak melepasi 15 hari 15 malam, walaupun sifat darah berbeza, maka kesemuanya dihukumkan sebagai haid walaupun menyalahi adat kebiasaannya. Okey, boleh faham? Perempuan biasa 7 hari, tiba-tiba bulan ni keluar 8 hari. Hari ke-8 masih lagi ada, tidak boleh dia semayang. Hari ke-9 masih ada, tak boleh dia semayang. Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Okey, boleh faham? Boleh faham Baik. Tak boleh semayang, tak boleh semayang, tak boleh semayang. Sebenarnya hak yang keluar melepasi adat dia ni, cuba perhatikan, dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, darah tu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Darah berhenti. Apabila darah tu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16, maka dihukumkan kesemuanya adalah haid. Dihukumkan kesemuanya adalah haid. Okey, boleh faham? Kalau berhenti pada hari yang hari sebelum daripada hari yang ke-16. Biasanya haid dia 7 hari. Hari ke-8 keluar darah, 9 keluar darah, 10 keluar darah, 11 keluar darah. Hari ke-12 tidak ada darah. Jadi bermakna haid dia 12 hari. Dan ramai perempuan begitu. Maksudnya ramai perempuan adat dia 7, tiba-tiba masuk bulan ni 8 hari. Kadang-kadang adat dia 8 hari, kadang-kadang masuk bulan ni 7 hari. Kadang-kadang jadi 6 hari. Itu tak beritahu orang puan. Kalau tanya orang puan kan benda tidak menafikan perkara ini. Kadang-kadang tempoh darah saat ni bertukar. Daripada 6 kepada 7 hari, daripada 7 kepada 6 hari. Jadi isu ni sama. Maksudnya tempoh haid dia telah bertukar daripada 7 hari kepada 11 hari sebagai contoh, kepada 12 hari sebagai contoh. Okey, boleh faham di sini? Sekali lagi ya. Perempuan kebiasaan haid dia 7 hari.
seorang perempuan ni, katalah nama dia Zainab ke, sebagai contoh, haid dia 7 hari, tiba-tiba pada bulan ni hari yang ke-8 darah masih lagi keluar, maka kata ulama, darah hari yang ke-8 pada zahirnya, kita tidak tahu lagi ni pada zahir, kita hukum zahir sahaja, mengikut zan, kuat sangkaan, darah ni darah haid, kerana ia berada dalam lingkungan 15 hari. Maka pada zahirnya darah tersebut darah haid, maka tidak boleh perempuan tu sembahyang, tidak boleh dia berpuasa, tidak boleh suami dia menyetubuhi dia, tidak boleh. Hari ke-9, hari ke-10. Dalam masalah ni ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, darah tu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Apabila darah berhenti sebelum daripada hari yang ke-16, maka kata ulama, kesemua darah yang berada dalam lingkungan 15 hari dihukumkan sebagai darah haid, walaupun sifat berbeza, walaupun warna berbeza. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, yang pertama selesai lah. Yang kedua, ada juga kemungkinan bagi perempuan saat itu darah dia melepasi 15 hari. Okey, 7 hari biasa, 7 hari, tiba-tiba ke-8 keluar, dah semayang ni, ke-9 keluar, hari ke-10 keluar, hari ke-11 keluar, hari ke-12 keluar, hari ke-13, 14, 15, 16 keluar lagi. Jadi bermakna pada hari yang ke-16, di situ baru dia tahu, bukan di hari yang ke-8, hari yang ke-16 baru dia tahu bahawa sebenarnya dia mempunyai darah istihadah. Cuma penentuan darah istihadah dia nanti kita akan bincang 7 pembahagian ni, sama dengan masalah yang kita cover tadi. Okey, boleh faham? Nanti kita akan bincang 7 pembahagian. Dia ada 7 pembahagian, insya-Allah kita akan bincang lepas daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lupa dah pukul 10 ke 10.30 kena rehat tadi ya. 10.30. Okey, kita rehat pukul 10.30 start rehat Ustaz. Okey, jadi kita lebih kurang dalam 35 minit lagi. Kita cover setiap sesi, kita nak sesi, kita ada sesi soal jawab. Ada tak kemusykilan yang ingin diajukan oleh para wanita? Ada tak? Kalau ada boleh tulis pun tak apa. Lepas tu anda dah dengar jawab-jawab ni. Kalau ada mic ke macam mana? Ada? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak tanya tentang nakak tadi tu. Nakak tadi tu Ustaz tadi berkau. Kalau contoh tadi Ustaz kata kalau dalam tempoh putih ataupun solat dia tu tak perlu ganti dan puasa dia ganti. Ustaz. Cuma dalam isu tawaf Ustaz. Jadi kalau kata tak perlu tunggu 24 jam, kalau dah kata sangkaan dia tu salah, maknanya dia haid, adakah tawaf dia tu sah ataupun tak? Okey. Soalan yang cukup comel. Soalannya jelas. Jadi tempoh naqa, an-naqa al-mutakhallilu baina aqallil haidhi ila aktsarihi. Haidun fil azhar. Kalau dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi sebut naqa yang berada di celah-celah sekurang-kurang tempoh haid dan hingga sebanyak-banyak tempoh haid dihukumkan haid mengikut pandangan azhar. Maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan dalam masalah ini. Jadi apabila dihukumkan haid, maka sembahyang yang dilakukan dalam tempoh tersebut tidak sah. Cuma tidak wajib digantikan semula kerana sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tidak perlu diganti. Puasa yang dilakukan dalam tempoh tersebut tidak sah, namun wajib diganti semula. Tawaf yang dilakukan dalam tempoh tersebut tidak sah, wajib dilakukan tawaf semula. Baik, bagi perempuan yang berada di Mekah, selepas daripada dia tawaf, tiba-tiba darah keluar balik, yang mana tempoh tu adalah tempoh naqa, maka pandangan pertama tidak sah tawafnya. Kalau sekiranya susah bagi dia untuk tawaf semula, contoh nak balik dah besok sekali, maka tidak menjadi masalah. Dia mengambil pandangan al-laqti. Qaul al-laqti, maksudnya tawaf dia sah. Sebab qaul al-laqti juga qaul yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Qaul yang kuat. Namun yang lebih kuat lagi adalah qaul as-sahab. Jadi dan biasa begitulah yang diambil oleh sebahagian daripada mutawif ketika mana jemaah wanita mengalami haid setelah daripada selesai tawaf, datang balik darah setelah daripada tawaf, yang mana dia mengambil pandangan qaul al-laqti. Jadi kira tawaf dia sah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain ni?
Tak ada dah. Saya lagi satu. Apa beza istihadah dan fasad? Okey, apa perbezaan di antara istihadah dengan fasad? Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, ana jawab menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab kita bincang mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i terbahagi kepada dua pandangan dalam masalah fasad dengan istihadah. Pandangan yang pertama, fasad dengan istihadah adalah mutaradifan. Maksud dari mutaradifan adalah makna yang sama. Fasad boleh dikatakan istihadah, istihadah boleh dikatakan fasad. Maksudnya boleh kita panggil darah istihadah dan boleh kita panggil darah fasad. Dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama mutaakhiri di dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, fasad dengan istihadah sama. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dia membezakan di antara fasad dengan istihadah. Dikata istihadah ni adalah darah yang mana keluar selepas daripada istihadah, darah yang keluar selepas daripada haid dan selepas daripada nifas. Darah yang keluar selepas daripada haid dan selepas daripada nifas. Sebelum dia haid, sebelum dia nifas, darah yang lebih itu adalah dikirakan sebagai darah istihadah. Manakala darah fasad adalah darah yang sebelum dia tidak ada haid dan tidak ada nifas. Sebagai contoh, perempuan keluar darah 12 jam, lepas tu berhenti. Sekarang ni 12 jam, lepas tu berhenti, tidak ada haid sebelumnya, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah fasad, bukan istihadah. Yang kedua ni, sebagai contoh yang kedua, perempuan yang umur 7 tahun keluar darah. Dia umur perempuan yang boleh kita hukumkan darah yang keluar daripadanya adalah darah haid, mesti kena cukup 9 tahun. Jadi kalau 7 tahun keluar darah, jadi mana ada haid, mana ada nifas, maka dinamakan sebagai darah fasad. Kesimpulan, ulama mazhab Imam Syafi'i berselisih pandangan pada menetapkan definisi fasad dengan istihadah. Pandangan yang pertama, fasad dengan istihadah sama. Pandangan yang kedua, fasad dengan istihadah berbeza. Istihadah adalah darah yang datang selepas daripada darah haid dan selepas daripada darah nifas. Mana fasad sebelum daripada dia tak ada haid, tidak ada nifas. Tapi pandangan yang kedua yang mengatakan fasad dengan istihadah berbeza, dipanggil khilaf di sini adalah khilaf lafzi sahaja. Apa dia khilaf lafzi? Sama ada kita kata berbeza ataupun tidak, daripada segi hukum sama je. Perempuan yang datang darah fasad, datang darah istihadah, tetap wajib dia sembahyang, tetap wajib dia berpuasa. Itu dipanggil khilaf lafzi, bukan khilaf haqiqi. Dia ada khilaf haqiqi dan ada khilaf lafzi. Baik, apa pandangan Ustaz wanita yang mengambil ubat untuk menahan keluar haid ketika mengerjakan haji ataupun umrah? Perempuan yang mengambil ubat untuk menahan keluar darah haid ketika mengerjakan haji ataupun umrah ataupun pada bulan Ramadan, sama je hukumnya. Sebab ada juga perempuan kan pada bulan Ramadan nak sembahyang tarawih, dia makan ubat sebab dia gaji. Orang lelaki madah dia gaji makan ubat. Jadi apakah hukum? Hukum dia adalah dibolehkan. Hukum adalah harus, kerana tidak ada suatu dalil yang jelas yang datang daripada syarak mengharamkan. Apabila tidak ada dalil yang jelas yang mengharamkan, maka kembali kepada kaedah asal. Al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala at-tahrim. Asal setiap perkara adalah diharuskan sehingga datang dalil yang mengharamkan. Tapi dengan syarat. Bukan harus secara mutlak, dengan syarat. Dengan syarat ia tidak mendatangkan mudarat. Dengan syarat ia tidak mendatangkan mudarat. Kalau mendatangkan mudarat, hukum dia adalah haram. Kerana Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada memberi mudarat. Sebab itu dalam kaedah fiqh menyebut ad-dararu yuzal. Kemudaratan mesti dihilangkan. Jadi boleh perempuan yang buat haji ataupun buat umrah pada bulan Ramadan makan ubat untuk tahan haid dia, boleh, tapi dengan syarat ia tidak mendatangkan mudarat. Patut nak tahu lagu mana mendatang mudarat ataupun tidak, hak tu kena ambil nasihat doktor. Kena ambil nasihat pakar. Kita tanya doktor dah macam mana saya ni. Baik, doktor kata tak ada masalah, boleh ambil. Okey, daripada segi hukum harus, dengan syarat tidak mendatangkan mudarat. Namun hak yang lebih aula, lebih afdal, lebih aula, lebih utama adalah
tidak mengambil ubat tersebut. Hak tu lebih afdal. Kalau ada orang yang kata lebih afdal ambil ubat, itu adalah salah. Lebih afdal tidak mengambil ubat. Sebab kan? Sebab kita membiarkan berlaku kepada kita perkara yang diaturkan oleh Allah, itu lebih afdal daripada kita menyeka apa yang benda ditetapkan oleh Allah. Datang haid adalah hada syai'un katabahu Allah ala banati Adam, kata Rasulullah. Ini merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan di atas anak perempuan Nabi Adam. Maka kita membiarkan perkara tersebut berlaku sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diaturkan oleh Allah, itu adalah lebih afdal daripada kita halalkan. Dan kebiasaannya perempuan yang makan ubat pada haid, lepas daripada tu dia tak tergantung. Hak tu masalah. Hak tu hak yang bermasalah. Dah ustaz dah lih awak haji, dah lih awak umrah, dah ke kau nak makan ubat. Okey, yang pertama sekali, bagi perempuan sebelum daripada dia mengerjakan haji dan umrah, dia akan melalui kursus, dan dalam kursus umrah perempuan akan diajar niat bersyarat. Kan niat bersyarat maksudnya apabila berlaku perkara yang menghadang untuk aku meneruskan ibadah haji dan umrah, maka aku bertahallul. Okey, itu yang pertama. Dan apabila kita bertahallul, sebelum daripada sempurna kita melakukan ibadah haji dan umrah, dah selesai lagi, dah selesai lagi pun. Kerana perempuan pergi buat haji dan umrah kerana nak pahala, bukan dia nak nama, bukan nak haji hajah dah, dia nak pahala. Maka perempuan yang pergi di sana walaupun tidak selesai haji dia telah dapat pahala. Pahala melalui qasah dia, melalui niat dia, melalui usaha dia, dapat pahala. Baik. Okey, itu secara panjang heboh kita jawab persoalan ni. Okey, ada lagi soalan-soalan yang lain? Tak ada dah. Tak ada, kita nak masuk pada perbincangan seterusnya ni. Tak ada Okey, tak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita tengok pada muka surat 5, tempoh masa haid sekurang-kurangnya ialah sehari semalam, iaitu 24 jam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari serta malam. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zuban, Imam Ibn Ruslan menyebut dalam kitab dia, imkanu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa laylatun wa aktsarul ajal 5 ila 10 wal ghalibu 6 wa illa 7 tuqaribu. Okey, kitab Matan Az-Zuban adalah kitab matan yang berbentuk syair yang dikarang oleh seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Ibnu Ruslan, yang mana biasanya orang yang belajar mazhab Imam Syafi'i kalau betul-betul nak mahir dia hafal kitab ni. Okey, kita pergi kepada muka surat 6 berkenaan dengan bab suci. Tempoh suci, sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam. Itu sekurang-kurang tempoh suci. Sebanyak-banyak tempoh suci ialah tiada had. Kebiasaan tempoh suci ialah 23 ataupun 24 hari dan malam. Okey, sekurang-kurang tempoh suci 24 hari. Maksudnya sekurang-kurang tempoh suci 24 hari. Sekurang-kurang tempoh suci di antara 2 haid adalah 20 silap. Bukan 24 hari, 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang tempoh suci di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Ketika mana perempuan tu datang haid, lepas tu mengalami suci, tidak boleh kita nak hukum darah yang datang balik. Tidak boleh kita nak hukum darah yang datang balik haid yang kedua, melainkan kena ada sekurang-kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Kalau sekiranya belum lagi mencukupi 15 hari 15 malam, tiba-tiba keluar dah darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, okey, kita buat daripada 1 hingga 30 hari. Katakanlah perempuan ni, ataupun kita buat panjang lagi, kita buat daripada 1 sampai 60, 1 hingga 60 hari.
Perempuan ni keluar darah daripada hari 1 hingga 7. Okey, 7 hari ni keluar darah. Hari yang ke-8 dia mengalami suci. Suci katakanlah sampai hari yang ke-30 suci. Hari yang ke-31 keluar darah balik hingga 38 sebagai contoh. Maka ni dipanggil haid yang baru. Begitulah seterusnya. Okey. Hari yang pertama hingga 7 haid. 8 hingga 30 ni dinamakan sebagai suci. Darah yang baru datang pula dipanggil haid yang baru. Kita tidak boleh kata haid yang darah yang datang pula haid yang baru, melainkan kena ada sekurang-kurang suci di antara darah ni dengan darah ni tempoh 15 hari. Okey, boleh faham? Andai kata belum cukup 15 hari suci, tiba-tiba darah datang balik, maka darah yang datang balik dihukumkan sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Sebagai contoh, perempuan daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-7 keluar darah. Okey, ini darah haid. Hari yang ke-8 sehingga hari yang ke-20 darah berhenti. Tiba-tiba 21 keluar balik darah, 22 keluar balik darah, 23 keluar balik darah, 24 keluar. Okey. Okey, tengok kan. Sekarang ni haid dia daripada 1 hingga 7. Okey, katalah 7 hari. 7 hari. Dia suci 15 hari. Jadi 15 campur 7 jadi 22. Betul? Betul 22 kan? 15 campur 7 jadi 22. Jadi sebenarnya haid yang baru ni mesti kena datang pada hari yang ke-23. Betul tak gitu? Betul kan? Jadi bermakna ni hari yang ke-21 baru hari yang ke-14. Hari yang ke-22 baru hari yang ke-15. Maka darah yang keluar pada hari yang ke-22, 21 dan 22 dihukumkan sebagai darah istihadah. Manakala hari yang ke-23, 24 barulah dikirakan haid yang baru. Kenapa kalau ni kita hukum istihadah? Kerana sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari. Darah yang keluar sebelum mencukupi sekurang-kurang suci dihukumkan sebagai darah istihadah. Berapa hari istihadah? 2 hari. Sebab dia 2 hari kerana nak mencukupkan sekurang-kurang suci 15 hari. Kerana tempoh istihadah dihukumkan sebagai tempoh suci. Okey, boleh faham? Boleh faham Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyak tempoh suci ialah tiada had. Maksudnya sebanyak-banyak tempoh suci tidak ada had. Sebanyak-banyak tempoh suci tidak ada batasan, tidak ada had. Kadang-kadang perempuan dalam setahun sekali bagi haid. Contoh biasa berlaku pada perempuan setelah daripada bersalin. Lepas daripada bersalin habis darah nifas, menyusu. Anak lelaki kuat nyusu pula. Setahun dah bagi haid. Okey, itu semuanya dikirakan tempoh suci. Jadi bermakna kata ulama tidak ada sebanyak-banyak tempoh suci. Maksudnya tidak ada sebanyak-banyak tempoh suci gini. Maksudnya ada kemungkinan perempuan tu setahun untuk bagi haid, ada kemungkinan perempuan 2 tahun untuk bagi haid, ada perempuan 3 tahun untuk bagi haid. Mungkin. Itu sebanyak-banyak tempoh suci tidak ada had, tidak ada batasan. Kebiasaan tempoh suci ialah 23 atau 24 hari dan malam. Itu kebiasaan. Biasaan tempoh suci dia 23 atau hari atau 24 hari. Baik. Itu boleh kita baca sendiri. Kita tengok kepada muka surat 7. Itu kita buat gambaran gambar rajah dia tu boleh tengok sendiri. Bulan pertama, bulan kedua. Kita buat contoh kebiasaan haid, kebiasaan suci. Kita tengok pada muka surat 7. Kita nak bincang berkenaan dengan sekurang-kurang umur yang boleh seorang perempuan didatangi haid. Sekurang-kurang umur yang boleh seorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Taqribiyah mana lebih kurang. Okey. Ini kita tulis kita nak cepat sikit boleh.
cabut. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan sekurang-kurang umur yang boleh dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan itu adalah darah haid. Kata ulama, sekurang-kurang umur yang boleh dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan itu darah haid adalah 9 tahun. Okey. Maksud dia 9 tahun, kata ulama yang pertama, maksud 9 tahun dah cukup 9 tahun. Maksud dia cukup 9 tahun. Cukup 9 tahun ni masuk tahun yang ke-10. Allah Rabbi. Cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Katakanlah perempuan ni dilahirkan pada 1 Muharram 1410. Kita pilih bahasa Arab. Bahasa Melayu. 1410 Hijriyah. Jadi 1 Muharram 1411 Hijrah umur Islam. Jadi bermakna umur 9 tahun bila? 1 Muharram 1419. Okey, ni cukup 9 tahun. Ni cukup 9 tahun. Jadi 2 Muharram dia telah melangkah masuk pada tahun yang ke-10. Okey, boleh faham? Jadi yang pertama sekali, maksud 9 tahun adalah cukup 9 tahun melangkah masuk tahun yang ke-10. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, yang dimaksud dengan 9 tahun di sini adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Masihiyah. Kita sekarang ni kita banyak guna tahun Masihiyah. Okey, 2019 Masihiyah. Kita sekarang 2019, kita guna tahun Masihiyah. Kita bukan guna tahun Islam. Tak salah, tak ada masalah pun. Cuma daripada segi hukum, kita kena hukum ataupun tahun yang berkait dengan hukum, kita tidak boleh guna tahun Masihiyah. Kita kena guna tahun Islam. Itu kita kena ingat. Bukan dalam hal ni saja, bukan dalam semua permasalahan yang berkait dengan tahun dalam hukum hakam, kita kena guna tahun Islam. 9 tahun Hijriyah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak bulan. Katalah ya Muhammad, anak-anak bulan ini adalah waktu-waktu bagi manusia. Penetapan waktu di dalam Islam adalah mengikut peredaran bulan, bukan mengikut peredaran matahari. Dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak diciptakan langit dan bumi 12 bulan. Yang mana dalam 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan Masihi tidak ada bulan yang diharamkan, hanya bulan Islam sahaja. Jadi kena ingat, penetapan tahun di dalam hukum hakam mesti kita kena guna tahun Hijriyah, bukan tahun Masihiyah. Antara kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian daripada umat Islam di tempat kita adalah dia menetapkan tahun dengan tahun Masihiyah dalam hal zakat. Dalam hal zakat dulu, kalau zakat harta, zakat simpanan, perniagaan, yang pertama kena cukup nisab. Yang keduanya cukup haul. Kata Nabi SAW, la zakat fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta melainkan apabila cukup haul. Dia kira kan, setiap 1 Januari dia keluar zakat. Setiap 1 Januari keluar zakat. 1 Januari keluar zakat. Sebab dia kira cukup setahun. Itu adalah silap. Tanpa dia sedar, dalam 30 tahun dia tidak keluar setahun zakat. Cuba perhati, dalam tempoh 30 tahun, setahun dia tidak keluar zakat. Kalau dia setiap 1 Januari dia keluar zakat. Kerana dalam setahun Islam dengan setahun Masihi ada perbezaan tempoh hari. Bulan Islam 30-29, bulan Masihi 30-31. Kadang-kadang bulan Februari 29 atau 24. Pendek kata dalam setahun tu mungkinlah kita kata perbezaan dalam tempoh 11 hari. Maksudnya banyak bulan tahun Masihi berbanding dengan tahun Islam. Kalau dalam setahun 11 hari, 10 tahun 110 hari.
20 tahun 220 hari, 30 tahun 330 hari. Dalam tempoh 30 tahun setahun dia tidak keluar zakat. Allahu Rabbi. Baik, tapi tak apalah, kalau daripada segi umur boleh kita guna tahun Masehi sebab nampak muda sikit. Umur awak berapa? 30. Tapi kalau tahun Islam 31 dah. Umur wajib berapa? Baru 60. Padahal tahun Islam 62 dah. Muda sikit. Baik. Jadi yang pertama 9 tahun kena 3 tahun Hijriyah. Okey, itu yang pertama. Yang pertama kena cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Yang kedua kena guna tahun Hijriyah. Yang ketiganya Taqribiyah. Taqribiyah ni panjang sikit huraian ni. Apa makna Taqribiyah? Taqribiyah makna lebih kurang. 9 tahun lebih kurang, bukan 9 tahun tepat-tepat. Dia Taqribiyah dalam bahasa Arab lawan dia Tahdidiyah, tepat-tepat. 9 tahun lebih kurang. Maksudnya lebih kurang, kalau tak cukup 9 tahun, sikit lagi, maka sudah dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan sebagai darah haid. Sebab sikit lagi dah cukup 9 tahun. Orang Terengganu kata halal beranda lah. Halal lah sikit lagi. Tapi kalau banyak nak cukup 9 tahun keluar darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai istihadah. Ulang sekali lagi. Darah yang keluar daripada perempuan tidak boleh dihukumkan sebagai darah haid, melainkan perempuan kena mencapai umur dia 9 tahun. Dan 9 tahun ni kena tepat-tepat 9 tahun ke? Kata ulama, dia bukan tepat-tepat, lebih kurang lah. Kalau kurang sikit, haid dah lah tu. Kalau kurang banyak, bukan haid. Dan sekarang ni ukuran sikit banyak lagu mana? Ukuran sikit banyak adalah 6 hari. Maksud dari 6 hari, kalau di antara keluar darah hingga cukup 9 tahun, kurang daripada 6 hari, 6 hari ke bawah, maka darah yang keluar itu dihukumkan sebagai darah haid. Kalau daripada tempoh keluar darah hingga cukup 9 tahun, lebih daripada 6 hari, maka yang keluar saat itu, darah yang keluar bukan darah haid, darah istihadah. Okey, kita buat contoh Kita buat contoh. Katakanlah perempuan ni kalau kira dengan daripada tarikh dia dilahirkan sampai ke sekarang ni, ataupun perempuan dia umur dia 9 tahun, contoh pada 20 Muharram sebagai contoh, 20 Muharram umur dia 9 tahun, cukup 9 tahun. Tiba-tiba darah keluar sebelum daripada 20 Muharram. Okey, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Sekarang ni 20 Muharram ni cukup umur 9 tahun. Kalau darah keluar sini, jelaslah haid ni sebab cukup dah umur 9 tahun. Tapi darah keluar sebelum daripada 20. Sebelum daripada 20. Kalau sebelum daripada 20 hari bulan, sikit lagi nak sampai, maka haid. Kalau banyak, maka bukan haid. Ukuran dia 6 hari. Okey, kita tengok 6 hari daripada mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, sini 16. Berarti kalau darah keluar di dalam kawasan ni, maka dihukumkan sebagai darah haid. Tapi kalau keluar sebelum daripada 4, 1 hari bulan keluar darah, ataupun 2 hari bulan keluar darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Ataupun darah keluar 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar, 4 keluar, 5 keluar, 6 keluar. Kata ulama 4, 5, 6 haid, 1, 2, 3 adalah istihadah. Boleh faham? Itu perbincangan berkenaan dengan umur perempuan. Dan semua benda yang anak huraikan saat itu ada di sini dalam buku. Tengok kata dia, sekurang-kurang umur yang boleh seorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Taqribiyah maknanya lebih kurang. Perkataan qamariyah membawa maksud bulan-bulan di sisi orang Arab. Maksud taqribiyah ialah apabila seorang perempuan melihat darahnya sebelum sampai 9 tahun qamariyah dengan tempoh waktu yang tidak telus haid dan suci, maka darah yang kelihatan itu dinamakan sebagai darah haid. Okay, kita akan bincang apa maksud tempoh waktu yang telus haid dan suci. Tempoh masa yang telus untuk haid dan suci, sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, campur jadi 16 hari 16 malam. Itu sebab saya pilih 16 hari tadi. Maknanya
tempoh masa yang tidak terus haid dan suci adalah kurang daripada 16 hari. Contohnya, seorang perempuan yang cukup umurnya 9 tahun pada hari ke-20 di bulan Muharram dan dia telah melihat darah sebelum sampai tempoh itu, maka kita perlu perhatikan keadaannya seperti berikut. Yang pertama, jika dia melihat darahnya ketika masih berbaki dari tempoh badainya sebanyak 16 hari ke atas, maka darah yang kelihatan itu adalah darah fasad, bukan darah haid. Jika dia melihat darah ketika masih berbaki dari tempoh badainya dalam kadar masa kurang daripada 16 hari, maka darah yang kelihatan itu adalah darah haid, maka dihukumkan dia balik. Jika dia melihat darah keluar ketika 18 hari sebelum tempoh badainya, serta darah itu berterusan selama 5 hari, yakni darah keluar hingga berbaki dari tempoh badainya 13 hari, maka dihukumkan darahnya pada 2 hari pertama sebagai darah fasad, kerana darahnya pada 2 hari pertama tersebut keluar sebelum 16 hari dari tempoh badainya, manakala darah 3 hari selepasnya ialah darah haid kerana telah berbaki kurang daripada 16 hari daripada tempoh badainya. Okey, selesai 3 perbincangan yang kita bincang berkenaan dengan sekurang-kurang tempoh haid bagi perempuan. Baik, perbincangan seterusnya berkenaan dengan nifas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbincangan nifas lepas daripada kita akan bincang lepas daripada ni kita rehat sekejap, insya-Allah kita akan bincang perbincangan nifas lepas daripada ni. Cuma kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi untuk cukup 10.30. Ada tak soalan apa yang nak tanya? Ada tak pertanyaan? Tak ada, kita berhenti dulu lah, kita rehat dulu. Okay, fikir-fikir lagi kalau ada benda-benda nak tanya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.